Tuan-tuan minta doa mak ayah ni mustajab. Sebab apa tuan-tuan saya nak cerita kan? Saya ada mak. Sebab tu kalau balik tu cium tangan mak, jangan lupa tuan-tuan minta doa dia. Tuan-tuan nak supaya dia ni tuan-tuan suka tuan-tuan buat macam mana? Bagi duit. Jangan tak bagi bang. Sebab Nabi suruh tuan-tuan dalam raya tu banyakkan sedekah. Bagi kat mak. Bagi kat mak nah mak. Mak ni tuan-tuan dia tak tengok duit tuan-tuan, tapi tuan-tuan bagi tanda ingat. Bagi banyak tanda ada. Bagi 100 tanda ingat. Mak nak mak ingat. Bagi 100, bagi 1000 tanda ada duit. Saya pernah tuan-tuan kadang-kadang duit tak ada. Bagi kat mak ni murah rezeki tu. Suruh dia doa. Kadang-kadang balik tak ada duit. 20 hari bulan. Tuan-tuan tahu dah pekerja kan. 20 hari bulan kerja cikgu tak ada duit. Dalam dompet adalah 200. Ambil duit tu. Bagi rumah mak. Bukan nak hutang. Bagi kat mak. Mak mana? Dia ambil duit tu. Dia kata dek-dek tak ada duit pak. Saya kata ada mak, banyak. Dalam hati tak ada apa mak. Mulut tu pandai. Dia kata ni tak ada duit ni. Ada mak ambil. Mak beli beras, beli apalah keperluan mak beli. Mak tolong doa cek tu orang utara saya lah. Dia pun doa, ya Allah, bagilah ya Allah dek murah rezeki. Saya pun amin. Ingat dia nak bagi balik, rupanya dia ambil juga tuan-tuan. Dia ambil juga. Kita pun amin, terima kasih mak doa saya. Saya pun cium tangan, cium pipi dah. Tuan-tuan, ni doa mak mustajab. 4 jam je. Lepas 4 jam tuan-tuan, orang telefon Teluk Intan. Assalamualaikum Ustaz, boleh tak datang ke Teluk Intan? Buat apa? Ustaz ganti Datuk Dr. Harun Din. Dia tak boleh datang, dia tak sihat. Saya kata boleh lah. Boleh lah. Saya pun adalah duit minyak sikit sampai. Rupanya saya ganti tuan-tuan Datuk Dr. Harun Din. Rupanya saya panel pertama, malam tu forum. Sebelah saya Datuk Dr. Zulkifli Al-Bagri, mufti wilayah. Sebelah lagi pula Datuk Abu Hassan Din. Saya ganti Harun Din. Saya Din apa pun tak ada. Allah, jangan tanya bang, menggigil ni. Kaki ni kontrol dia. Kepala jangan getah sudah. Kaki tak apa. Jadi kita panel pertama tuan-tuan. Allah, nak buat lawak. Mana ada lawak? Dr. Zulkifli lawak tak? Tak ada. Kita hendaklah bersyukur kepada Allah. Kerana apa? Ramai kuliah saya semua yang tidur. Dia tak ada lawak tuan-tuan. Datuk Abu Hassan Din, mana ada lawak? Oh tuan-tuan jangan, dia marah tuan-tuan. Kalau dia buat lawak tak apa. Orang buat lawak dia marah. Tuan-tuan, saya pernah borong dengan dia. Jadi saya, ya Allah, tak ada lawak ni, mesti tak ada lawak. Saya pun fakta semualah. Jadi saya pun camah-camah. Fakta pertama, camah-camah. Fakta kedua, fakta ketiga, fakta keempat. Bila dengar fakta tuan-tuan, Dr. Zulkifli, Datuk Abu Hassan Din, ni saya ceramah ni 40 minit dah ni. Bagi fakta macam-macam. Ada di kalangan tuan-tuan hangguk pun tidak. Belagak lebih pada Dr. Zulkifli. Weh, hangguk sikit weh. Bagi semangat saya nak ceramah kan. Lepas round kedua nampak, oh boleh makan ni. Dia orang hangguk dah. Round kedua saya buat lawak Dr. Zulkifli gelak. Gelak macam bakal jenazah. Habis tuan-tuan, Dr. Zulkifli jumpa saya. Oh ustaz dah kata. Oh forum dengan ustaz. Kelah dah kata. Nanti kita forum lagi ya. Dalam hati aku tobat, aku tak mau forum dengan Allah. Tuan-tuan, habis tuan-tuan, dia orang bagi satu sampul. Saya pun ambil sampul tu. Esok pergi sekolah lah. Letak atas meja. Esok kan hari Senin, pergi perhimpunan, habis perhimpunan, masuk kantin. Mama, mi goreng satu ya. Mama pun tumis lah. Special. Tumis baru teringat. Mi goreng apa? Duit tak bawa. Duit tak ada. Mama. Cancel. Kenapa? Hari ni hari Senin, puasa. Puasa apa? Duit tak ada. Allah tuan-tuan, 2,5 balik cari sampul tu lah. Bagi kat mak tuan-tuan 200. Dalam sampul tu ada berapa? Ada 4,000. Tengah hari ni jangan 4,000 lah. Agak-agak patut lah tuan-tuan. Psikologi pandai bro. Tengok bagi kat mak 200 dapat. Sebab apa tuan-tuan? Doa mak mustajab. Sebab tu tuan-tuan, ni kita ada ayah ni, tu mak ayah kita. Dan kita ayah ni doa untuk anak-anak. Mustajab tuan-tuan. Siapa ada anak, kita doa untuk, ya Allah aku ada anak. Tama-tama sekali anak aku ni ya Allah. Saya ada 6 orang anak tuan-tuan. 5 perempuan, seorang lelaki. Allah tuan-tuan, saya nak anak saya jadi bagus macam mana? Saya suruh anak saya hafal Quran. Anak saya 6 orang hafal Quran. Yang sulung umur 25 tahun dah kahwin dah, minta maaf lah. Yang kedua umur 23 tahun dah kahwin dah. Yang ketiga, saya nampak ini umur 50 lah tuan-tuan. Nak dapat menantu 2 dah, nak dapat cucu dah bulan sebelah ni. Nak jadi Tok Wan dah. Nampak macam muda lagi. Tok Wan mesti nak kena tukar. Ayah Tok lah.
Tu orang nampak tua sangat tuan-tuan. Nampak muda. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, saya nak juga menantu saya hafal Quran. Sebab apa? Orang yang baca Quran, orang yang hafal Quran, orang yang hafal Quran tu esok di akhirat dia boleh bagi 10 orang syafaat. Dan siapa yang baca Quran, Quran ni akan jadi peguam bela dia untuk akhirat esok. Dalam alam barzakh, peguam bela. Tuan, sebab tu saya suruh doa dalam Al-Quran. Doa, kalau boleh tak boleh doa Quran, baca Quran. Anak saya alhamdulillah 6 orang hafal Quran. Kan, umur 25, baru ni ada seorang anak muda. Saya nak menantu saya hafal Quran juga. Datang pagi-pagi lepas subuh, ketuk pintu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Ustaz Abdullah Khairi ya? Saya. Ustaz, saya suka anak Ustaz. Gentleman lah. Saya kata, apa ciri kamu suka anak saya? Saya hafal Quran. Dia kata, okey, hafal Quran, duduk. Masuk, dah sembang, saya tanya, okey, hafal Quran? Soalan pertama, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ulang sambung. Dia ulang, dia sambung. Sadaqallahul azim. Soalan kedua, wattaba'u ma tatub. Sambung, dia sambung. Soalan ketiga, Ar-Rahman. Dia sambung. Saya kata, okey, ambil anak saya. Minggu depan bawa mak ayah kamu datang meminang. Mak ayah dia datang Minang. Ustaz, ni kita nak kira macam mana? Orang utara kira. Saya kata kira pakai kalkulator lah bro. Dah. Anak kita ni nak buat macam mana? Nak buat mas kahwin sudah. Belanja tak ada ke Ustaz? Saya kata tak ada. Ustaz, belanja tak ada ke? Dia tanya. Dah tanya, okey, Mercedes satu, banglo, helikopter. Tanya. Tak mau tanya Ustaz. Okey. Mas kahwin sudah. Mas kahwin sudah. Akhirnya kahwin tuan-tuan. Ni anak saya yang kedua. Datang seorang lelaki, anak muda. Ketuk pintu macam tu lah. Ustaz, saya suka anak Ustaz. Yang mana? Nombor 2. Masuk, saya kata. Apa ciri kamu? Saya hafal Quran. Saya pun. Soalan pertama, Tabarakalladzi. Saya hafal yang tu ya, saya ulang tu. Aku bukan hafal Quran. Soalan kedua pun ulang yang tu. Soalan ketiga ulang yang sama. Soalan keempat dia baca pula, suruh saya ulang. Aku tak ada ulang. Saya kata okey lah. Ambil anak saya. Alhamdulillah kahwin tuan-tuan. Ni anak saya yang ketiga ni. Siapa nak sambung? Baru ni ceramah kat Pasir Gudang. Ada seorang Bilal tu, kematian isteri. Umur 62 tak silap dia. Gigi satu. Saya sambung boleh tak Ustaz? Saya kata agak-agak lah pakcik. Nak panggil pakcik ke abang mana-mana pun boleh. Saya kata. Nampak tuan-tuan nak lena apa. Sebab tu tuan-tuan, alhamdulillah dalam Ramadan ni tuan-tuan banyakkan doa. Utamanya apa tuan-tuan? Dalam Quran sebut. Tuan-tuan. Sebab tu kita satu lagi tuan-tuan, dalam Ramadan ni keistimewaan kita tuan-tuan, bukan saja doa ni mustajab ketika kita iftar. Tetapi ada benda yang halal tuan-tuan dalam Ramadan jadi halal, jadi haram. Betul tak? Betul tak? Cakotel halal tak? Halal, tapi Ramadan haram. Bila halalnya? Lepas maghrib. Lepas maghrib makanlah cakotel, telur dibasuh ke, yang mana satu tak tahu. Yang ayam ke tuan dia. Tuan-tuan yang tengok. Kami di utara cakotel telur dibasuh. Orang pakak confuse. Last kali dia bubur apa? Kurungan tu ayam. Takut tuan saja air telur dia. Mi Bandung halal haram? Halal, tapi Ramadan haram. Bila halalnya? Lepas maghrib. Ni saya nak tanya, rokok halal haram? Haram. Halal pula. Rokok haram, tapi tuan, orang isap rokok ni memang tegar lah tuan-tuan. Saya tak isap rokok. Sebab tu orang yang isap rokok ni memang tegar. Tegur lah macam mana pun, dia berdek kan. Memang hati dia cekal. Saya pernah tuan-tuan ceramah satu masjid, hantar ni perokok-perokok ni. Saya kata dia. Lalu tuan-tuan, habis-habis saya ingat mesti dia orang tak isap rokok depan saya. Rupanya keluar-keluar depan pintu. Hembuh depan muka saya. Saya kata, Abang saya duk hantam tadi tak rasa apa? Saya dah biasa Ustaz. Hati tegar. Lepas tu dia kata, Ustaz ceramah sedap dia, nanti datang semula. Suruh datang lagi tengok. Kalau aku duk hantam tu tuan-tuan. Rokok haram kan makruh? Haram. Nak isap juga? Lepas maghrib. Tapi halal haram? Haram juga. Tengok duk kata halal. Ni tuan-tuan yang dah kahwin ni, halal haram? Dengan isteri tuan-tuan. Halal. Tapi Ramadan haram. Bila halalnya? Lepas maghrib lah. Lepas tarawih. Takkan Allahu Akbar. Oi, jangan oi. Nampak sangat pekerja JKR gelojoh tuan-tuan. Lepas tarawih tuan-tuan. Makan bagi tenaga dulu.
Nampak nak lena merapu. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, ni kita carilah tuan-tuan keberkatan dalam Quran ini. Di antara apa? Satu lagi doa, iaitu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa Nabi Ibrahim ni tuan-tuan ketika nak dicampak dalam api, Namrud nak campak melalui lestik tu. Apa yang Nabi Ibrahim doa dalam surah Al-Imran ayat 173? Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billahil azim. Yang ni tuan-tuan, kalau rasa hati tak tenang, rasa resah, ya Allah, tuan-tuan, Allah lah sebaik-baik wakil. Tuan-tuan, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wala haula wala quwata illa billahil azim. Tuan-tuan, doa ni semua dalam Quran. Tuan-tuan bacalah doa ni. Kerana apa tuan-tuan? Mustajab Ramadan. Kalau tak boleh sangat, doa yang tadi saya sebut. Kalau tak boleh sangat lepas semayang tak tahu nak doa ini, satu doa aja Nabi ajar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang tu cover semua. Daripada dunia sampai akhirat. InsyaAllah cover semua. Kalau malas sangat nak doa, jangan lupa satu zikir. Namanya subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Ni 1 minit lagi cerita. Pernah berlaku tuan-tuan, ada seorang hamba Allah jumpa saya. Ustaz, apa doa yang boleh saya doa? Mustajab, nak pergi interview. Saya tak doa apa tak ada, tapi ada satu zikir yang Nabi kata dia mudah disebut. Khafifatani ala lisan wa saqilatani fil mizan, berat timbangan. Wa habibatani ila rahman, Allah suka. Allah suka kamu sebut ni zikir ini, insya-Allah orang interview tu akan suka kamu. Dia pun hafalah subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih tuan-tuan. Dia hafal tuan-tuan, sampai dekat giliran dia pakai tie blazer semua cukup ah. Tiba-tiba panggil, Encik Ahmad, sila masuk. Dia pun subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Tolak pintu, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Lupa assalamualaikum. Bila dia sebut subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, rupanya yang dengar tu tuan-tuan, yang interview tu orang yang soleh, orang yang baca hadis. Dia kata, kamu baca subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, Allah suka kamu, aku suka kamu. Dia kata, hari ni kamu dapat kerja. Terus dapat. Kemudian dia berhenti tuan-tuan 3 tahun. Dia buka dekat RNR Elmina, Cakotia Utara. Saya tak tahu tuan-tuan, saya pergi tengok Cakotia Utara. Kita pun pergilah, order dekat depan tu lah perempuan kan. Cakotia special lah. Tiba-tiba dia dengar suara saya. Dia perasan. Dia duduk masuk di belakang tu. Dia pun kalih-kalih, Ustaz! Dia tegur macam tu. Dalam hati saya, mesti free. Selalu macam tu tuan-tuan. Ustaz, dia kata, saya kenal Ustaz. Dia kata, oh ya, tak apa. Dia kata, saya nak buat cakotia special untuk Ustaz. Kita bertunggulah. Dia orang kata selalu cakotia tu 2 ekor udang lah. Kali sampai 8 tuan-tuan, penuh. Saya pun makan, pergi nak bayar. Berapa? Ustaz, hari ni saya belanja Ustaz. Saya tahu dah. Hari ni saya belanja Ustaz. Saya kata, jangan, saya ada duit ni. Saya pun bawa keluar dompet saya. Nampak ni duit ni. Dia kata, duit Ustaz hari ni tak laku. Saya kata, laku ni walaupun jatuh 4.3, tapi laku. Laku ni saya kata. Tak laku duit Ustaz tak. Ustaz simpan. Duit Ustaz tak guna. Saya kata, kenapa tak guna? Duit Ustaz tak guna. Tapi ilmu Ustaz ajar saya. Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Ustaz, mudah kerja saya Ustaz. Saya meniaga pun laku. Buat apa mudah Ustaz? Ustaz, ilmu Ustaz untuk bekal saya di akhirat. Sebab tu tuan-tuan, hari ni saya bagi ada benda yang manfaat. Tuan-tuan ambil. Tuan-tuan, ini bekal kita di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairuz zadit taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal ialah takwa. Wattaqu ya ulil albab. Kalau tuan-tuan ada otak fikir, bekallah tuan-tuan. Kita akan mati bang. Kawan kita yang kerja kat JKR ni lama dah pencet meninggal. Sampai giliran kita. Mungkin Ramadan ni Ramadan terakhir kita. Sebab itu tuan-tuan, setakat itulah saja ceramah saya ataupun kuliah pada tengah hari ini. Mohon maaf banyak-banyak. Kalau tuan-tuan nak tolong saya lah. Saya dulu duduk sebulan tahun lepas tuan-tuan. Dapat 600,000, hampir 600,000 nak buat sekolah. Alhamdulillah terbina sekolah. Jadi saya nak buat surau. Tapi Ramadan tahun ni tuan-tuan, ekonomi jatuh. Teruk tuan-tuan. Nak dapat 50,000 susah. Allah. Sebab apa? Itulah GST. Teruk tuan-tuan. Kalau sampai nak bantu saya, bolehlah. Saya ada satu lot surau. Harga dia satu lot tu RM50. Tuan-tuan boleh belilah. Kalau tak boleh beli, tuan-tuan kumpul 2-3 orang, beli satu lot RM50. Boleh bantulah nak buat surau. Tuan-tuan boleh JKR buat apa mau panggil? Kursus dalam LDP latihan dalam perkhidmatan. Saya ada Mahat Tafiz, ada kolam renang. Tuan-tuan pergi tengok. Bukan saya ada kolam renang, ada chalet satu-satu, boleh duduk 300 orang. Ada gelanggang futsal 5 star punya.
Ada gelanggang badminton, 5 gelanggang badminton, 4 gelanggang badminton. Ada tempat archery memanah, ada tempat berkuda, ada jungle trekking, semua cukup. Kampung trekking. Boleh. Baru ni daripada Kelang datang. Datang telefon saya, 40 orang, Ustaz, kami datang insya-Allah nak duduk tempat Ustaz. Ustaz buat kursus. Lepas tu saya kata kami ada kafe. Nak makan apa? Nak makan lamb chop. Sampai pukul 7 lah kita pun sedia lamb chop. Rupanya yang datang tu semua chop tak ada. Saya kata chop makan macam mana? Order lamb chop semuanya gigi tak ada kan. Lain kali bungkus tuan-tuan. Datang kursus tempat saya insya-Allah, akan bantu Mahat Tafiz saya lah. Siapa yang nak bantu bolehlah dapatkan lot tu lah, lot wakaf surau. Dan siapa yang sakit lutut, sakit luaran, sakit kepala akan bagus ni. Ada satu gel namanya Asofa gel. Sapu di kepala ni tuan-tuan, insya-Allah. Dia bukan makan. Dia sapu di luaran. Harga dia mahal lah RM80. Siapa yang sakit lutut semayang kan, kadang-kadang duduk kan. Sapu boleh berdiri abang. Nanti bila nak turun masuk kubur. Jalan turun tuan. Ada belakang tu. InsyaAllah terima kasih banyak-banyak. 2 rangkap pantun dengar betul-betul. Pergi ke Dubai membeli meruku kakak di belakang. Bye-bye. Abang semua, I love you. Kita jumpa lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.